Salam hormat dan salam sejahtera bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 16 Disember. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sarawak menjadi negeri paling banyak menerima pelaburan langsung asing FDI dalam tempoh Januari dan September tahun ini dengan jumlah pelaburan keseluruhan sebanyak 15.8 bilion ringgit. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini berdasarkan laporan UOB Financial Research and Markets baru-baru ini yang meletakkan Sarawak di hadapan negeri-negeri lain menarik pelaburan asing dalam tempoh berkenaan. Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata Sarawak banyak menerima pelaburan asing kerana disebabkan oleh kestabilan politik dan dasar yang inklusif. Beliau berucap demikian ketika merasmikan upacara pecah tanah untuk projek pembinaan Pusat Kebudayaan Orang Ulu di Miri. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata kerajaan Sarawak juga sedang dalam proses mengkaji kemungkinan menubuhkan dana kekayaan negara bagi memastikan dana negeri itu diurus dengan lebih profesional. Sehubungan itu, kajian berkaitan perkara ini sedang dikaji secara terperinci dan Sarawak mengambil model negara Norway yang mempunyai dana kekayaan daripada sumbernya dan seterusnya untuk masa depan negara Norway. Beliau bagaimanapun berkata masih terlalu awal untuk mendedahkan butiran mengenai penubuhan dana ini, namun pada peringkat ini memadai baginya mengumumkan ia sebagai satu daripada perancangan kerajaan negeri untuk menguruskan lebihan dananya. 4 gereja di Bandar Sibu menerima dana kewangan berjumlah RM580,000 dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor semalam. Dana tersebut diserahkan oleh Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dr. Anwar Rapai dalam beberapa majlis ringkas yang diadakan di gereja-gereja berkenaan. Menurut Dr. Anwar Rapai yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangkak, kebanyakan dana itu disalurkan untuk membayari kos baik pulih atau membeli peralatan-peralatan gereja untuk mereka mengadakan aktiviti-aktiviti. Gereja yang menerima dana kali ini adalah Gereja BEM Bethel Sibu, Gereja Anglican St. John, Gereja Sarawak Iban Annual Conference Sibu dan Gereja St. Mary. Katanya ini kali kedua beliau menjadi wakil untuk Unifor menyerahkan dana kepada pihak gereja di Sibu semenjak penubuhan Unifor. Ini adalah penting. Di negeri Sarawak kita harus bekerjasama dalam apa jua kepercayaan yang kita ada. Kerjasama haruslah dipertingkatkan dan haruslah dipentingkan. Dr. Anwar ditemui media selepas menyerahkan dana berkenaan kepada wakil gereja St. Mary di Sibu. Katanya kerajaan negeri memperuntukkan 50 juta tahun ini kepada Unifor untuk menjaga hal ehwal rumah ibadat agama-agama lain di Sarawak. Pada majlis penyerahan itu, beliau turut berkesempatan melawat ke tadika di pekarangan gereja St. Mary. Difahamkan pihak gereja berkenaan turut memohon bantuan dana untuk menukar kerusi dan meja baru untuk kanak-kanak di tadika berkenaan. Turut dipohon adalah projek baik pulih laluan konkrit menuju ke Sekolah Kebangsaan St. Mary yang kini mempunyai retakan. Projek rakyat akan terus dilaksana di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Piasau dengan yang baru iaitu penambahbaikan Masjid Jamek Miri dan infrastruktur Sekolah Agama Rakyat Miri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Sebastian Ting berkata ia akan dilaksanakan menerusi projek transformasi luar bandar berjumlah RM200,000. Projek itu melibatkan penggantian struktur atap Masjid Jamek daripada kayu yang telah rosak dimakan anak-anai kepada atap spandex. Projek yang bermula 20 Oktober lepas ini dijangka siap pada pertengahan tahun depan. Beliau ditemui media selepas meninjau projek Masjid Jamek Miri. Datuk Sebastian yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau dalam pada itu berkata sejumlah RM100,000 dana RTP digunakan untuk pemasangan jubin lantai di 9 kelas serta pemasangan slab konkrit halaman Sekolah Kebangsaan Agama Rakyat Miri. Beliau turut berpuas hati dengan pelaksanaan projek menaik taraf sekolah tersebut. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS baru dikenal pasti untuk menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah Asajaya dan Sadong Jaya dalam menghadapi kemungkinan banjir ketika musim monsun timur laut. PPS baru itu ialah Sekolah Kebangsaan Tanjung Apong, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sadong Jaya, SMK Pesantren Abdul Taib Mahmud, Dewan Kampung Sungai Putin dan Dewan Komuniti Sadong Jaya.
Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Daerah Asar Jaya, Pegawai Pertahanan Awam Lieutenant Hafizul Samah mendedahkan tambahan PPS itu telah dikenal pasti dan diluluskan untuk penggunaan minggu lepas berikutan keperluan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP baru yang diperkenalkan di PPS berikutan penularan COVID-19. Menurut Lieutenant Hafizul, tambahan PPS diperlukan kerana jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan dalam sesebuah PPS perlu dihadkan bagi mematuhi SOP penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter antara kemah. Di kawasan komplek Asar Jaya ini sendiri, SOP sebelum SOP boleh dimuatkan dalam 200. So setelah ada SOP ni, kita akan kurangkan dan limitkan di mana 50 saja untuk yang terhad supaya keselesaan dan rawatan sekiranya ada gejala dapat diserahkan kepada pihak JKM itu sendirilah. Lieutenant Hafizul ditemui pada majlis penutupan program simulasi menghadapi bencana banjir daerah Asar Jaya yang dihadiri lebih 100 ketua masyarakat dan ketua kaum di Asar Jaya dan Sadong Jaya, Semarahan. Penutupan disempurnakan oleh Pegawai Daerah Asar Jaya, Rais Ahmad, mewakili Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Dalam pada itu, Rais Ahmad yang juga pengerusi JPBN Daerah Asar Jaya berkata program simulasi tersebut untuk menyediakan gambaran lebih jelas mengenai situasi sebenar semasa banjir berpandukan SOP norma baharu di PPS termasuk penjarakan fizikal, penyediaan bilik khas bagi penduduk yang bergejala serta bekalan makanan yang disediakan secara bungkus. Untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada ketua masyarakat dan ketua kaum di daerah Asar Jaya dan Sadong Jaya mengenai SOP baru oleh kerana pandemik COVID-19 ini. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam daerah Kuching telah bertukar status daripada kuning kepada hijau. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan pertukaran status ini ekoran daripada tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Serian pula kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 2 kes jangkitan tempatan dan 38 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Setakat semalam, tiada kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,075 kes. Tiada kluster baru dilaporkan namun hanya satu kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster besi, Kuching dengan kes positif kekal 12 orang termasuk kes indeks. Tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge semalam. Hasil projek kumpulan inovatif dan kreatif KIK Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sarawak 2020 menepati sasaran penganjur. Tanpa mendedahkan lanjut senarai pemenang, Anugerah Konvensyen Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCS ICA 2020, Ketua Bahagian Pengiktirafan dan Penyelidikan Jabatan Ketua Menteri Dol Hadi Mazuki memaklumkan beliau berpuas hati dengan budaya inovasi yang ditunjukkan daripada semua agensi dan jabatan di Sarawak. Untuk projek tahun ini, saya amat berpuas hati standard yang telah dipersembahkan semasa convention kerana Sarawak telah merupakan negeri yang paling banyak kumpulan rekodnya di Malaysia dan juga Sarawak merupakan penghasilan projek inovasi yang paling terbanyak di Malaysia setakat ini. Jelasnya untuk rekod, Sarawak mempunyai kumpulan KIK terbanyak di negara ini iaitu 649 kumpulan dengan 889 projek inovasi sejak 2010 sehingga tahun ini. Beliau ditemui RTM selepas raptai penuh Majlis SISKA 2020 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching semalam dan berlangsung hari ini yang dijangka dihadiri oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Sebanyak 27 kumpulan dari agensi kerajaan awam negeri dan Persekutuan Sarawak yang bertanding di peringkat akhir tahun ini. Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak RTM yang diwakili 9 kaki tangan turut menyertai SISKA tahun ini. Penganjuran SISKA adalah usaha berterusan Kerajaan Negeri Sarawak untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang melalui pasukan berprestasi tinggi.
COVID-19 tidak menghalang aktiviti perniagaan daripada terus berkembang di Limbang, biarpun dalam keadaan norma baharu dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, MDL, Kaunselor Sufian Mohad berkata, impak COVID-19 telah meningkatkan permintaan terhadap produk makanan dan minuman yang menjadikan lebih banyak gerai dan perniagaan dibuka di daerah itu di bawah kendalian MDL. Menyifatkan perkembangan itu sesuatu yang positif, Kaunselor Sufian yakin aktiviti perniagaan akan bertambah rancak selepas mengharungi detik sukar selama 9 bulan susulan COVID-19 dan PKP. Kita melihat di daerah Limbang walaupun kita sukar untuk keluar ke mana-mana tempat, tapi dari segi aspek perniagaan sekarang ini sudah mulai giat rancak dan insyaAllah saya rasa pada tahun depan pun ekonomi terutamanya di daerah Limbang ini yang melibatkan diri dan aktiviti perniagaan akan pulih sepenuhnya. Jelasnya lagi, sokongan daripada penduduk Limbang menggalakkan lagi pemulihan ini. Beliau memberi reaksi itu ketika ditemui pemberita RTM di Limbang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Elah bersentuhan, pakai pelitup separuh muka ketika berada di kawasan tumpuan awam dan elakkan keluar rumah jika tiada urusan penting. Ingat, kita belum menang. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP COVID-19. Dengan itu, saya Debbie Amanda Padan. Sehingga berjumpa lagi.